Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan sambung kita punya PDPR. Okey, hari ini kita buat PK iaitu bawah tajuk pemakanan. Okey, semua dah makan? Makan dah? Responlah sikit. Okey, Oh, jadi dekat sini saya akan menggunakan bahan ini iaitu ini adalah bahan daripada salah seorang gurulah. Okey, cuma saya akan terang apa yang ada dalam slide dia ni. Okey, iaitu kita tengok dekat sini kita tengok pemakanan iaitu di bawah tajuk standard pembelajaran menjelaskan maksud pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Jadi kalau kita diet dengan seimbang, diet ni bukannya tak makan ya, jangan tak makan, nanti jadi lain pula. Okey, jadi diet seimbang supaya kita sihat sepanjang hayat. Diet tu cukup makanan, semua zat cukup, segala keperluan badan kita cukup. Kalau kamu cut dekat, ada part yang kamu cut, nanti dah jadi tak seimbang, jadi tak betul dah, badan kamu tak sihat. Okey, jadi dekat sini dia akan mengaplikasi kemahiran pengurusan diet, menilai kepentingan pemilihan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Okey, jadi untuk hari ini kita tengok yang pertama dulu, okey. Nanti kita tengok masa. Jadi untuk sekarang kita akan teruskan di mana apa yang dimasukkan dengan pemakanan ni. Dekat pemakanan ni apa yang kita kena tahu dalam menjelaskan maksud pengurusan diet seimbang. Okey? Jadi dalam pengurusan diet seimbang ni kamu kena tengok apakah yang perlu kamu tahu. Okey, jadi supaya dengan diet yang seimbang kamu akan mendapat kesihatan yang baik sepanjang zaman. Sihat, sentiasa sihat badan tu. Okey, jadi dekat sini kita tengok sejauh mana kebenaran seorang yang kurus memiliki metabolisme yang tinggi. Selalu kan kamu cakap, oh orang kurus ni makan banyak pun tak gemuk-gemuk. Kan? Sebab mungkin dia mempunyai metabolisme yang tinggi contohnya kan. Tapi kita tengok sejauh mana betulnya. Dan kemudian kita tengok manakala seorang yang obes, orang yang gemuk memiliki metabolisme yang rendah. Kita tengok adakah betul ke tidak. Okey, jadi dia kata kat sini, walaupun dua individu mempunyai berat badan yang sama, individu yang berotot mempunyai metabolisme yang tinggi berbanding individu yang mempunyai lemak. Sebab itulah tidak semestinya kalau dia gemuk kan, kadang awak tengok badan dia sadar kan macam besar kan. Tapi dia tak banyak lemak, dia banyak otot. Jadi metabolisme dia lebih tinggi. Okey. Jadi kita kena tahulah. Jadi sebab tu kan ramai orang pergi ke gym untuk bina bagi kan bina badan kan, bagi otot tu membesar. Jadi untuk apa sebenarnya? Untuk meningkatkan kita punya kadar metabolisme. Sekejap ya, ada orang masuk. Okey, good Tania yang join. Okey, start dia. Okey, so saya share screen balik. Okey, nampak Jadi dekat sini kalau kita tengok, okey, kebiasaannya kurus atau gemuk seorang individu itu diukur dengan menggunakan indeks jisim tubuh. Nak tahu kamu ni sebenarnya gemuk ke, kurus ke? Sebab kadang-kadang orang tu kecil tapi dikategorikan tak normal. Kenapa? Nanti kita tengok. Iaitu apabila kita mengira menggunakan indeks dan jisim tubuh. Okey. Berat badan bergantung kepada keseimbangan kalori yang diambil dengan kalori yang dibakar. Okey, yang diambil banyak makan, dahlah makan tak seimbang, tapi tak bakar, tak buat exercise. Kan tak buat exercise. Jadi pembakaran tak berlaku. Jadi metabolisme ialah proses tubuh menukar makanan kepada tenaga. Jadi kalau metabolisme kita tak tinggi, kita makan jadi lemak, jadi gemuk. Siapa yang metabolisme dia tinggi, dia makan tapi dia tak gemuk-gemuk. Sebab apa? Dia untuk tenaga diri dia. Okey, ketika proses ini berlaku, kalori daripada karbohidrat, lemak dan protein bergabung dengan oksigen untuk membebaskan tenaga yang diperlukan untuk tubuh berfungsi. Remaja memerlukan makanan dan vitamin secukupnya. Sekejap ya, ada orang masuk lagi. Okey. Okey, siapa lagi ni? Nodania. Siapa yang baru masuk lagi ni?
Ada seorang lagi tadi kan baru masuk, saya tak sempat ambil kehadiran nanti. Nurdania nanti kita ambil kehadiran. Okey, next. Seterusnya kat sini kita tengok, okey tadi kita dah katakan ketika proses berlaku, kalori daripada karbohidrat, lemak dan protein bergabung dengan oksigen untuk membebaskan tenaga yang diperlukan untuk tubuh berfungsi. Remaja, kamulah memerlukan makanan dan vitamin secukupnya untuk tembusaran dan kesihatan berterusan. Okey. Jadi kena diet yang seimbang, kena ambil pemakanan yang betul. Antara inisiatif telah diambil Kementerian Kesihatan Malaysia seperti program Pinggan Sihat. Nanti kita tengok apa masuk pinggan sihat. Pinggan pula nak sihat, manusia tak sihat ya. Nanti kita tengok. Program ini bertujuan menyedarkan masyarakat agar mengambil makanan dengan kuantiti yang sewajarnya. Okey. Jadi kita akan tengok di sini nanti dengan adanya pinggan sihat tu, jadi kamu akan tahu apakah maksud apa yang dimasukkan dengan pinggan sihat. Okey. Jadi kita tengok apakah yang dimasukkan dengan pinggan sihat. Pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Okey, pengurusan diet seimbang bermaksud amalan pemakanan yang bersesuaian dengan keperluan diri seperti dalam piramid makanan. Diet seimbang memerlukan pengambilan makanan yang cukup untuk keperluan tubuh. Okey, jadi untuk keperluan tubuh. Jadi kita sendiri tahu apakah keperluan pada badan kita. Tak boleh ikut kawan. Kawan makan ni, awak nak ikut makan. Contohnya kan. Jadi kita tak tahu. Okey, awak kena ikut kesesuaian pada diri sendiri sebab setiap individu mempunyai keperluan yang berbeza. Kan? Jadi contohnya Shima dah terkeluar ya. Shima ada lagi tak? Shima dah keluar. Shima hari ni minggu ni Shima dia pergi ke camp untuk apa ni? Rugby. Jadi kalau kita tengok badan Shima tu kurus je kan? Jadi awak tengok badan Shima kurus, dia perlukan tenaga yang banyak sebab dia perlukan kekuatan dalam permainan yang dia sertai. Sekarang dia tengah join dengan camp untuk rugby. Tadi kan sebelum kita mula kelas, dia bagi tahu sekarang dia ada camp. Okey, jadi dekat camp tu tentunya memang pemakanan ni memang sangat dijaga untuk memastikan pemain tu akan sihat. Barulah boleh bermain dengan bertenaga. Okey, betul tak? Siapa ada nak respon pasal pengurusan diet ni yang saya dah baru saya jelaskan ni? Ada yang nak respon? Ada tak? Okey, setakat ni tak ada ya. Okey, nanti kalau ada respon, saya nak macam hari tu kan. Macam hari tu Putri pun respon. Siapa? Siapa seorang lagi tu? Allahu Akbar, tiba-tiba hilang nama dia. Siapa yang aktif hari tu? Allah Akbar, yang tak sihat kan. Tapi dia sentiasa join PDPR. Hari ni pun dia ada. Okay. Jadi kat sini awak kena tahu. Ni yang dikatakan pinggan sihat Malaysia. Jadi awak kena tahulah nanti berapa pecahan makanan yang perlu kamu ada. Janganlah banyak nasi kan. Jadi dekat sini perlunya kamu tahu cara pengurusan diet yang seimbang. Ramai pelajar atau remaja dia silap faham. Diet tu dia tak makan. Tak boleh lah. Bila tak makan, kamu dah jadi tak sihat. Sedangkan kita nak melakukan pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Kita diet, jaga makan, dengan seimbang maksudnya pemakanan. Yang ini yang saya katakan awal-awal tadi, pinggan sihat Malaysia. Jangan kata, cikgu pinggan, takkan pinggan sihat. Inilah dia pinggan sihat. Kenapa dikatakan pinggan sihat? Cuba kamu tengok dekat sini. Adakah kamu dekat rumah, kamu ikut tak pinggan sihat ni? Siapa nak respon? Cepat. Siapa nak respon? Putri, nak respon tak Putri? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak. Kadang-kadang ada. Kadang-kadang ikutlah pemakanan ni Kadang-kadang tak ikut ya. Okey, Shima dia bagi tahu dalam grup. Line dia tak okey sebab Shima tengah ada dalam dalam camp. Okey. Jadi, kadang-kadang mungkinlah kan macam saya pun kadang-kadang kita terlepas nampak je makanan sedap dah tak ikutlah pinggan sihat ni kan. Okey, yang lain Hairil ada. Hairil ada, saya nampak tadi. Siapa lagi saya nampak?
Allahu Akbar. Siapa yang seorang tu? Zul. Zul ada. Zul nak respon tak hari ni, Zul? Tak ada. Suara saya clear tak ni? Zul nak respon? Tak ada Khairil? Minggu yang hari tu awak ingat tak? Saya seronok sangat. Sebab masing-masing Ya, cikgu. kan masing-masing respon. Jadi bila awak respon, kita rasa macam barulah seronok kan, macam dalam kelas. Kalau tak saya cakap seorang-seorang, kesian saya. Okey. Okey, tak ada. Nanti kalau nak respon, Putri bagi tahu je, cakap je terus ya. Okey. Jadi ini yang dikatakan pinggan sihat, di mana awak kena tahu ni ikan. Ikan ni seko kena tengoklah. Nanti janganlah awak mak ayah awak beli ikan apa tu? Ikan siakap besar-besar seko. Awak kata cikgu kata ikan ni mesti seko. Jangan salahkan, jangan salah faham ya. Ikan seko ni awak tengok pinggan tu besar mana. Kan? Jadi 1/4 ni sumber-sumber protein. Awak tengok ada ikan, ada ayam, daging dan kekacang. Jangan awak pergi masuk semua penuh sini. Ayam masuk, daging masuk, ikan masuk, kekacang. Jadi awak boleh ambil salah satu atau mungkin kombinasi sedikit. Tapi cara cara masakan ni pun kita kena tengok juga. Kan, jangan sekat sini ikan seko, ambil ikan apa ikan kembung, tahu tak awak ikan kembung kan? Jadi ikan tu seko tapi masak apa? Contohlah masak kari ke, boleh ambil kuah sikit sebab kuah dia itulah sebenarnya yang menyebabkan kamu punya diet nanti tak seimbang. Kamu cakap, cikgu saya ambil ikan seko, tapi penuh kuah-kuah tu yang kalori dia, kan bila masak dengan minyak-minyak dia kan. Okey, kemudian 1/4 ini terdiri daripada apa? Apa tu Putri? Apa benda tu Putri? Nampak tak? Ada yang nak respon? Responlah sikit, sian saya. Apa ni? Yang putih ni apa benda ni? Putih ada hitam-hitam ni. Putri? Ini sebenarnya daripada buku teks ya. Saya memang menggunakan buku teks untuk kamu. Supaya kamu mudah. Tak ada bahan lain. Kita guna buku teks. Dan kalau PJ je saya akan tunjuk kamu video-video kan. Okey ni Putri. Ni apa ni? Nampak tak Putri? Putri hilang dah. Janganlah tinggalkan saya. Okey, kat sini nasi. Okey, mi, bihun, bijirin. Iaitu sumber karbohidrat. Jadi dia kata kat sini produk bijirin dan ubi. Jadi nasi bukannya semua masuk Ini antara ini dia bagi contoh. Ada nasi, mi, roti, bijirin, produk-produk bijirin dan ubi. Boleh masuk dekat sini. Dekat 1/4. Okey? Dan 1/2. Jadi nampak tak banyak. Tapi dekat sinilah yang ramai pelajar tak nak kan? Cikgu, suara cikgu dekat. Sorry saya sekat ya? Alamak. Sekejap ya. Inilah dia. Sebenarnya saya punya ni memang saya baru je call TM sebenarnya hari tu. Dia problem sikit. Masih sekat ke Putri? Hello? Lah sekat. Tak apa Saya cuba tapi tak apa. Awak jangan risau. Sebab benda ni saya record. Saya record ni saya guna screen recorder. Jadi tak apa. Walaupun awak dengar suara saya sekat. Tapi nanti yang saya record tu suara dia cantik. Biasa yang macam saya record selalu tu suara dia clear. Nanti saya sangat berharap kamu tengok semula. Okey Okey, kemudian dekat sinilah. Tadi saya sambung pada yang 1/2. Okey, saya harap tak apa kalau kamu tak berapa line saya tak berapa okey, dengar je. Nanti saya share macam kelas sebelum ni bila line tak okey. Okey, jadi sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi lepas ni siapa nak respon, awak boleh masuk dalam WhatsApp. Saya akan baca WhatsApp juga sekiranya awak nak bertanya dalam grup. Okey? Dalam grup. Okey. Jadi dekat sini separuh daripada pinggan kita terdiri daripada buah-buahan, sayur-sayuran. Okey, buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi tak kisahlah nak ambil buah-buahan tu apa. Ni dia bagi contoh pisang. Janganlah hari-hari makan pisang. Ni dia bagi contoh buah-buahan. Boleh makan pisang, boleh limau, apple, macam tu. Sayur-sayuran ni ikutlah sayur-sayuran dia. Jadi kuantiti dia dekat sini pecahan dia 1/4 protein, 1/4 karbohidrat, 1/2 pinggan kita terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey? Itu yang dikatakan dengan pinggan sihat
Malaysia. Okey. Jadi maksudnya awak kena gunakan panduan itu untuk pemakanan awak supaya awak akan dalam keadaan diet yang sihat, seimbang, diet sihat dan awak akan sihat sepanjang zaman. Panjang zaman lah kan. Kita nak kita doa panjang umur, tapi kita kena tahu kita doa panjang umur, kita kena juga doa kena sihat. Jangan panjang umur tapi tak sihat. Jadi kat sini inilah dia. Maksudnya kamu kena tahu bahawa kenapakah kepentingan diet seimbang. Sebab tu tajuk di sini pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Okey, seterusnya kita tengok di sini. Apakah tujuan kita pengurusan diet seimbang ini? Lagi tadi saya dah bincangkan, iaitu tujuannya iaitu untuk pembesaran yang setara. Jadi awak dengan tahap umur awak tu seimbang. Umur awak berapa kan? Jadi kena pembesaran dia besar macam mana. Jangan umur kecil je, budak baru umur 7 tahun tapi berat badan dah macam umur 12 tahun. Tak boleh lah. Awak umur 17 tahun, berat badan macam orang kalau sorry kalau yang orang perempuan macam orang pregnant, dah besar kan. Okey. Jadi tak semestinya sebenarnya satu lagi kalau nampak kawan kamu yang tak seimbang kan dia punya berat badan dengan umur, kamu tak boleh lah nak kata kau gemuk lah, tak boleh. Kamu kena share kat dia. Aku ada video tau, contohlah kan, video cikgu cerita pasal diet seimbang. Nanti boleh turunkan berat badan. Contohnya macam tu kan. Jadi masa kita bercakap dengan kawan kan, siapa yang join hari ni, siapa nak cakap dengan kawan, kamu kena tengok juga. Pastikan sebab tapi saya rasa kelas 5N tak ada kan yang obes kan. Rasa tak ada. Betul tak? Rasa okey lah. Ramai yang aktif-aktif kan dalam kelas. Dekat PDPR je tak aktif kan. 4 orang, 5 orang, 6 orang. Kan? Okey, tapi tak apa. Saya sentiasa think positif yang korang akan tengok apa yang saya record. Kan? Jadi Putri, yang orang yang rajin-rajin join, Haril, Dania, Wahida, Shima, Zul kan. Nanti awak boleh pastikan kawan-kawan tolonglah tengok apa yang cikgu dah record. Jadi diorang tak akan tertinggal. Okey, dah nak habis masa dah. Okey. Pembesaran yang setara. Okey, jadi maksudnya kat situlah kenapa kita perlu diet dengan seimbang supaya pembesarannya setara dengan awak punya tahap umur. Mengelakkan obesiti. Sebenarnya dia bagi poin-poin macam ni. Saya dah terang dah semua tadi. Jadi, peratusan remaja obes kian meningkat saban hari. Sebab kamu suka makan apa? Asyik cheese je kan? Makan mesti ada cheese. Makan cheese. Minum tea life. Tea life. Awak tak tahu kandungan gula dia macam mana. Bukan tak boleh minum. Boleh. Tapi berpada-pada. Pengambilan makanan segera dan tinggi lemak. Inilah dia. Saya baru sebut kan. Makanan segera. Makan Maggi. Makan McD. Makan KFC. Semua. Semua yang cepat. Awak kena ingat makanan segera, sihat awak pun akan segera hilang. Jadi tak sihat. Okey, dan tinggi lemak semakin popular dalam kalangan remaja. Okey, diet seimbang serta pengambilan makanan dalam kuantiti yang diperlukan boleh membantu mengawal obesiti. Itulah tadi perlunya pinggan sihat. Bila ada pinggan sihat, awak makan pun terjaga kuantitinya. Jadi badan pun cantik. Tapi awak kena ingat macam saya dah bagi tahu awal-awal tadi, tidak semestinya orang yang kurus cantik badan tu orang tu sihat. Kadang-kadang dia pun tak normal. Jadi nanti lepas ni next class kita akan tengok macam mana cikgu kata normal tak normalnya tu manusia. Ada kata cikgu dia dah kurus dah cantik. Kenapa cikgu kata dia tak sihat? Nanti kita tengok. Okey, kemudian mendapat sumber vitamin yang mencukupi. Jadi inilah dia 3 tujuan pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat yang kita bincangkan untuk hari ini. Di mana yang pertama apa dia? Sebut Putri, yang pertama apa? Putri je lah kot berrespon. Okey Putri, apa dia Putri? Cuba terang kat saya balik sedikit apa yang kamu faham dengan apa yang saya dah terangkan tadi. Okey Putri, cuba Putri. Putri? Siapa nak respon? Cerita sikit. Ke suara saya lag ke? Tolong dengar komen sikit. Hello? Alamak. Adakah saya dah tak ada orang? Okey. Hello, dengar tak? Dengar suara saya?
Hello? Okey, nampaknya suara saya semakin hilang. Okey, so saya stop dekat sini kelas kita. Okey, tolong tengok record, okey? Okey, tolong tengok record, Jadi, awak akan, tengok semulalah apa yang saya record, boleh? So, saya stop dekat sini, okey? Okey, jumpa next class. Okey, saya hari ni alhamdulillah ada 8 orang hadir. Okey, jumpa next class. Okey, bye. Assalamualaikum.